شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kita Al-Um, khusus dalam perbincangan tentang fiqh mazhab Syafi'i. Dan yang kita bincang ini sebagai peringatan untuk sekian kali ya. Perbincangan ini tidak detail sebab kita ni pun 3 jilid. Cuma kita nak ambil maklumat tentang pandangan khusus Imam Syafi'i. Kerana kita Al-Um ni seperti mana disebut oleh ulama merupakan rumusan akhir Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau nak lihat tentang khilaf-khilaf pandangan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, sebabnya kita kena fahamlah mazhab Syafi'i kadang-kadang pendapat dalam mazhab ni tidak semestinya itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Jadi kalau nak baca, nak kaji tentang mazhab Syafi'i sendiri pun habis umur kita luahnya ilmu ni. Baik. Jadi perbincangan pada pagi ini masih berkait dengan salatul khauf lagi. Salat dalam keadaan takut. Meringkas solat pada ketika takut. Ini pun kita bincang dah 2 qaul di bawah tajuk ini. Jadi pada pagi ini kita ambil qaul yang ke berapa tu? Yang ke 821. Di bawah tajuk meringkaskan solat qasar qasar solat pada ketika kita salatul khauf. Kena fahamlah terlebih dahulu dia isu qasar ni isu musafir sebenarnya. Kalau semai jamak tu boleh tidak musafir tu. Dah tu pun ada khilaf lah. Khilaf di sekalangan mazhab ada ke tidak dia punya qasar itu pun khilaf lagi. Kita tidak tahu tu. Sebab saya pun bermaksud fiqh ni bila kalau habis kitab ni pun lepas tu kemungkinan kita akan bincang khusus berkenaan dengan khilaf-khilaf tu. Yalah kita nak tahu juga perbezaan dalam mazhab lain tu macam mana. Baik, qaul yang ketiga di bawah tajuk meringkaskan salat pada ketika takut. 316 Imam Syafi'i berkata, apabila imam memerangi musuh, kemudian ia mukim untuk memerangi suatu kota berikut tenteranya, hendak mengembalikan para tawanan atau untuk keperluan lain, menunggu di pada pasir atau di suatu kota di negeri musuh atau negeri Islam, dan apabila ia ingin bermukim selama 4 malam, maka dia harus mana wajib, mestilah menyempurnakan salat. Apabila dia tidak ingin bermukim selama 4 malam, maka ia tidak perlu menyempurnakan salat, maka boleh teruskan jamak qasar lah maksudnya. Apabila terjadi peperangan dan ia yakin akan memakan waktu sampai 4 hari ke atas maksudnya, maka dia boleh menyempurnakan salat secara tamam lah. Tak boleh nak qasar lah. Baik. Walaupun dia tidak yakin, diperbolehkan mereka solat di antara waktu tersebut dan 18 malam setelahnya. Saya baca dulu lepas tu kita bincang. Sebab sini ni dia letak ni dalam satu perenggan. Sebab sejak dia banyak poin tu. Baik. Namun apabila melampaui batas itu, maka ia boleh menyempurnakan salat. Namun apabila ia pergi dari tempatnya, maka dia boleh meringkaskannya. Demikianlah yang harus dikerjakan setiap kali ia mukim dan safar. Tidak ada perbezaan antara keduanya. Baik, dia begini. Cuba kita tengok sebenarnya di sini sebenarnya ialah sebab dia susun ni penterjemah ni pun sebenarnya dia tidak bahagi poin-poin itu letak dalam perenggan berasingan. Jadi kalau bahasa Kelantan kat bon apa tu susunan dia. Dia cuba tengok. Terlebih dahulu sebelum pihak tu kena faham dulu dalam mazhab Syafi'i ni kalau lebih daripada 3 hari dia kena maya tamam lah. Kalau kita pergi satu tempat, misalnya kita tahu dah kita nak duduk situ seminggu. Maka 4 hari tu kena sembahyang biasa. Sebab sekat 3 hari kan. Kita tidak bincang lah mazhab lain, mazhab Bukhari tu macam mana tu. Tapi asasnya begitu. Baik, itu asas dia. Maknanya masuk hari keempat tu kena sembahyang tamam. Mana tak boleh nak jamak qasar dah. Baik.
Cuba tengok semula. Apabila imam memerangi musuh, selepas daripada itu dia bermukim itu mana duduk di situ untuk memerangi suatu kota berikutlah. Maknanya dia pergi, mana imam ini dia terlibat dengan peperangan. Kadang-kadang pergi di situ, misalnya kata hisar dia kata dia nak kepung musuh, duduk sampai 4 hari ke atas, lebih pada 3 hari. 3 hari itu tak apalah. Mana dia kata 4 hari itu bermula, kalau kira tak dijamak pasal 4 hari, dia tahu dah dia mungkin duduk situ terlebih pada 3 hari. Kayak bila kepung musuh kadang berbulan pun ada. Mana buat macam buat pangkalan pula di situ. Tu isu dia ni. Terus disebut sini hak paling minimanya untuk tidak boleh jamak pasal 4 hari. Bermula pada hari keempat. Baik. Hendak mengembalikan para tawanan atau untuk keperluan lain. Menunggu di pada pasir atau di suatu kota, tak kiralah asalkan bermukim tu lebih daripada 3 hari. Mana masuk hari keempat. Di negeri musuh atau negeri Islam. Dan apabila ia ingin bermukim selama 4 malam, tak kiralah situasi itu dia sebut contoh-contoh situasi. Tapi kalau dengan sebab situasi itu dia terpaksa duduk di satu tempat tu lebih 3 hari, bermula dengan 4 hari, maka dia harus menyempurnakan salat. Tak boleh jamak qasar dah. Boleh ni mudah ni, dia basic lagi ni. Imam Syafi'i lah. Kalau Imam Bukhari sampai habis kerja, kita maaf lagi Anas sebut ni kalau dengar jangan buat sepelik pula. Sebab kan yang ada dalam agama kita ni perbezaan pandangan ulama mustahil belaka tu. Kita tak sikut tu tak apa. Ikut Syafi'i lah, mazhab Syafi'i kita lah, tak apa tu. Cuma nak sebutnya di sini khususnya ni mazhab Syafi'i. Tak kira lah urusan apa pun, maksud dia ni kalau lebih daripada 3 hari tak boleh. Dia 2 perkara terlebihan tu. Mana kita yakin kita begini lebih 3 hari, itu satu situasi. Situasi kedua kita tak jelas bila nak. Tu 2 keadaan. Dia hukum tu berbeza. Baik. Baik, cuba tengok lagi. Maka dia tidak harus, mana bagi Imam Syafi'i ni masuk hari keempat selepas habis hari 3 tu dia kena sembahyang tamam. Seperti orang yang hadir, seperti orang yang tidak musafir. Baik. Apabila dia tidak ingin bermukim selama 4 malam, maka ia tidak perlu menyempurnakan salat. Pergi situ tu mana tak tahu tu berapa hari tu. Boleh jadi kurang pada 3 hari, boleh jadi 3 hari, tak pasti. Maka tidak perlu tidak perlu dia menyempurnakan salat. Maksudnya boleh jamak qasar lagi lah. Kita kena ingat ni, hak ni dalam salatul khauf ni, ketika musim perang lah. Baik. Apabila terjadi peperangan dan ia yakin akan memakan waktu sampai 4 hari, yakin, maka dia boleh menyempurnakan salat. Maksudnya sembahyang tamam lah. Sebab dia yakin. Tadi tak yakin, sebab tu dia tidak perlu. Tapi kena ingat tidak perlu. Maknanya kalau dia nak sempurna pun boleh. Dia nak sembahyang tamam, tak sembahyang qasar pun boleh. Tapi kalau dia nak jamak qasar pun boleh. Sebab apa? Sebab dia tak yakin tu jumlah tu berapa hari. Tapi hak ni kalau dia sudah yakin, maknanya akan memakan masa sampai 4 hari. Mana hari yang keempat tu dia kena sembahyang tamam lah. Dia kena sembahyang tamam lah. Walaupun dia tidak yakin, tapi diperboleh. Kalau dia nak sembahyang jamak qasar pun boleh juga. Itu anak kata tu. Dalam situasi ni. Tapi kalau dalam situasi tidak takut, dia memang kemah. Dia mazhab Syafi'i sekat 3 hari. Kalau dalam keadaan tidak takut, kita musafir, tak ada timbul ketakut. Tak apa. Ni ada takut. Jadi makna sini ada pilihan lah. Ada pilihan. Sebab tu dia bincang khusus salatul khauf ni, sebab dia berbeza hukum tu dengan solat biasa, dengan situasi biasa. Di antara waktu tersebut dan 18 malam setelahnya. Sebab dia gini dalam mazhab Syafi'i ni ada pendapat mana dia kata kalau dalam keadaan tak jelas sekat 18 hari, boleh ada kelonggaran lagi. Misalnya kita pergi ni, sebab dalam mazhab Syafi'i pukillah lagi tu dia ada kata kalau kita tak tahu apakah 3 hari 4 hari, baik dalam kita tidak tahu dia tak sekat 18. Kalau lebih daripada 18 memang tak boleh kena sembahyang. Hak tu kalau mazhab lain sebab kata 17 hari pada.
18. Gitu lebih kurang lah kita kata. Gitu. Mana tak siapa 18 mana ni? Di antara waktu tersebut dan 18 malam setelahnya. Jadi kalaulah anda sebut semula takut tak payah. Baik. Katakanlah dia pergi tu, ni salatul khauf ni. Salatul khauf ni dalam keadaan takut. Baik. Dia tak yakin apakah setakat 3 hari. So, mana kalau dia yakin mana lebih pada 3 hari. Hak lebih tu dia kena bayar tamat lah. Baik. Sekarang ni dia tak boleh nak jangka. Tak tetap apakah 3 hari, apakah 4 hari dan sebagainya. Mana ada kelonggaran lagi tu. Kelonggaran lagi kita beri jamaah harus diberi pilihan nak semaya walaupun lebih daripada 3 hari sebab tak jelas. Tetapi jangan dia tak boleh lebih 18. Makna kalau sampai hari yang ke-19 walaupun tak jelas lagi pun, tak jelas lagi tu, dia tetap kena semaya tamam hari ke-19. Jadi kelonggaran itu diberi setakat 18 hari. Boleh faham? Ni kalau kita contohnya saya kalau balik ke Kelantan ni tidak terlibat salat kat 3 hari jelah. Kalau mazhab Syafi'i ya. Tak 18 hari tu 18 malam so. Dia sekali tu malam dia setengah lama kata tolak. Setengah kata beza. 18 hari 18 malam. Tu dia tu 18 hari. Supaya kita pergi sewa hotel 2 hari 3 malam. Dia rombong Dia kira dia gini kalau dalam Islam ni mana dia kira bila dia sebut dia apa ni hari tu dia bermula maghrib. Makna bila kita kata malam juga makna dia termasuk dengan malam hari tu. Termasuk esok. Kalau kita kata si hari tak termasuk malam sekat maghrib. Lepas maghrib tak kira. Dia kira gitulah. Sebab kalau anda tengok lagi tak payah kau maknanya dia kira 18 hari 12 malam dia kira gitulah. Namun apabila melampaui batas tu, makna 18 malam ataupun 18 hari tu melampaui lebih daripada itu, maka ia boleh menyempurnakan salat. Dalam setengah-setengah kitab sebut mesti dia semaya tu secara tamat, tak boleh dia nak jamak qasar. Namun apabila ia pergi dari tempatnya, tapi kan selepas 18 malam dia pergi je pula. Dia boleh jamak qasar mula. Sebab dia sudah beranjak daripada tempat hak dia duduk 18 hari. Sebab dia 18 hari tu dalam lingkungan musafir lagi. Cuma waktu tu sampai lama tu dia akan jadi seperti bermukim. Dia panggil syibih mukim. Tidak mungkin sepenuhnya mungkin dia tidak niat nak duduk situ. Tapi dah lebih lama masa. Tapi kalau daripada tempat tu hak lepas 18 hari sehari ke-19 dia pun tubik. Tu dia boleh jamak qasar. Tubik dia berapa jauh? Jauh tu dia bukan tubik mana dia kira gini dia kata tubik daripada qaryah dia berkawasan tu. Mana orang panggil tempat lain lah. Kalau buat dekat-dekat kita kata boleh muat meter tu tak kira lah. Maknanya sebab gini ya. Kalau Kota Baru pergi bacok tu boleh. Boleh. Sebab dia begini dia kita kena ingat istilah dua marhalah. Dua marhalah tu dia kira permulaan. Permulaan. Maknanya dia sebab dia gini, saya mau juga cek juga. Contohnya kita duduk di situ di satu tempat 18 hari itu maknanya melebihi dua marhalah jamak qasar. Apakah lepas 18 hari itu kira tak boleh jamak qasar lah duduk situ. Apakah kena tubik daripada situ kena dua marhalah pula? Dah. Dia tak kira gitu. Kalau lagu tu enggak juga. Maknanya mereka duduk Kuala Lumpur lepas pergi Seremban. Boleh lah jadi. Dulu sebab dia asal Kelantan. Dia baru pula. Dia baru pula. Mana dia kena kawasan lain. Dia Korea ni sebenarnya setahu mana ya keluasan Korea ni? Maknanya ada tempat ibadat masjid mukim tu. Ada kita kata tempat bagi selamat, ada kedai, cukup prasarana yang simple. Tak apa tu. Tubik lepas tu boleh. So kata Kuala Lumpur Seremban. Boleh doa lah tu. Banyak orang yang pergi holiday. Dia pergi di China 3 hari, lepas tu pergi di Shanghai 3 hari. Padahal ada Cina lah. Cina lah. Boleh tak masalah. Di Hong Kong pula. Jadi mana kalau dia pindah tu dia bermula semula 3 hari. Gitulah. Kita kata pakar berhari orang naik mudah ni pakar sekali rapun lah dia sampai kini. Dan saya sebut tu kita pegang Syafi'i supaya tidak timbul rasa senang hati supaya timbul hati. Tak apa lah. Boleh Baik.
Demikianlah yang wajib dikerjakan setiap kali ia bermukim dan safar. Tidak ada perbezaan antara dua. Mana setiap kali kita bermukim musafir, gitulah kita kena buat. Gitu ya. Jadi asasnya apa? 3 hari itu ghalib lah, apa biasa. Sama ada ketika musafir atau tidak, gitulah asal dia. Tetapi kalau kita pergi musafir tu, mana kita tidak boleh yakin, mana kadar minimal untuk kita musafir 3 hari, kita tidak boleh yakin. Mana ada kelonggaran situ, kita teruskan. Mazhab Syafi'i pada dia. Tapi hukum mandi tak boleh lebih daripada 18 hari. Mana kalau lebih tu kena main tamak mana. Lepas tu kita duduk di situ setia tadi lah. Contoh tadi, kita pun pindah tempat daripada situ. Boleh jamak, boleh mula semula 3 hari tadi. Walaupun tak cukup 2 bermalah, bermula di situ. Tapi kira-kiranya keluar lah. Kalau pergi beli sayur, walaupun jauh, dia beli 20 km, lepas tu balik main bola. Tak, lihat tu, dia kena pindah. Istilah pindah tu mana tidak dari situ dah lah. Gitu. Kalau tidak jadi syiah lah pula. Dia kalau syiah ni, dia kira pergi beli sayur pun. Ana jumpa dah ni. Awak adalah kebesu. Kejut tua dia. Ni ngatu dia wahid ada. Dia pergi beli sayur, main jam kosan. Macam mana tu tua dia tu anak dia situ. Masa tu anak dia masih hari sunnah lagi. Selepas tu anak pergi pula, anak perempuan dia pun jadi syiah. Bahkan anak perempuan dia jadi pendakwah pada keluarga dia. Dia jadi syiah. Sedih. Ayah dia menangis depan anak. Dia kata, Ustaz, saya sanggup habis harta kalau saya boleh kembali ke sini. Kita sudah rujuk pada pihak Jabatan Agama. Sedih mungkin dia tak pernah tengok. Saya tengok basuh baju dia menangis. Sebab ditanya syiah ni apa, kita kata sebab Kristian. Tu dia sebut tu. Sebut Kristian ni, asas kufur dia ni kerana percaya pada 3 Tuhan. Syiah 12 lah. Berat pada Kristian lagi. Kita sebut ringkas supaya orang kampung mudah faham. Orang kata patut anak dia main 3 waktu benda. 3 waktu. Dia jangan pasal. Minta perlindungan lah. Sebab tu kita bila berdoa, kita minta supaya Allah selamatkan kita dan anak-anak cucu kita. Kena doa sama. Musim ni musim fitnah. Musim fitnah. Musim fitnah. Sebab tu saya sangat yakin. Ibnu Umar Bautilah sebut ada Ibnu Umar tu antara sahabat Nabi, dia berkecuali dalam pertelingkahan. Apa yang ada baik pada orang ini dia akan terima. Itu sikap Ibnu Umar. 2000 lebih sahabat yang mengambil sikap. Jadi mereka ni kata ke dia, doa kebaikan. Doa kebaikan. Itu penting. Katakanlah kita kalau suasana tak buruk, kita boleh banyak. Tak ada keburukan doa ni sebenarnya. Gitu. Sebab kalau kita duduk main masih lagi menimbulkan fitnah, dia semakin buruk keadaan. Kita nak kebaikan. Gitulah. Besar tu, kena ingat tu besar tu. Itu hikmah besar Allah buat. Mula tu hak berlaku sahabat besar tu. Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu Zubair. Besar-besar lah, bukan sahabat kecil tu. Apa mati, capu semua lah, kata 10,000. Capu semua, Siffin, Perjamah. Siffin saja 5,000. Berapa perang Abdullah bin Zubair? Buat juga tu. Itulah. Jadi kita kena ingatlah, kalau kita bertelingkah sama-sama kita pun, adik-beradik tu sama Islam ni, jangan lebih-lebih lah. Takut jadi kita menyesal kemudian hari. InsyaAllah kita doa tu mana mengharapkan kebaikan. Kalau makbul doa kita tu, besar lagi pahala kita dapat. Gitulah. Kita orang anak-anak sebut ni sebab gini serabut kita dah pukul tu kata habis-habis. Kita nak hadapi nak berubah dah terlantik dah harga betul. Biar latih gitulah. Nak politik selepas ni pula. Doa kebaikan. Takutnya ya terkendala habis. Ana ingat baca kisah Iraq dan sedih. Jatuh Saddam zalim. Bila jatuh Saddam, hari hak berat pada Saddam. Baru tak Saddam tak jadi. Baru nampak rupanya kecil Saddam. Itulah kita bimbang takut jadi gitu. Cuba baca dalam artikel-artikel yang ulama kita tulis dalam bahasa Arab, ana baca terkejut. Baru tahu rupanya Saddam tu pokok tu lah pokok nak bunuh umat Islam ni. Waktu pun. Tapi media gambarkan bunuh ahli sunnah yang tidak sebulu dengan dia. Fitnah sebab kata zaman fitnah.
Jadi apa yang kita tengok dalam akhbar ni sebagai peringatan lah. Sebab tu ayat tu dia kekal sampai bila inja akun fasikum binawa itu kena terdepan tabayyun. Tu sebenarnya dia penyakit ni bukan kena orang jahil saja, orang alim pun kena penyakit ni. Sahabat tu lebih pada alim tu. Bila Allah nak uji kan. Sebab tu saya nak Ali patutlah jadi sahabat keempat pun. Dia mana fikiran dia tu dia boleh kawal. Padahal dia perang dengan Muawiyah. Kalau orang tanya dia lepas tu lagu mana tentera Muawiyah apa yang mati, kita tutup mati pada dia. Syahid. Bui kita. Nak tutup fitnah. Cuba nak baca mana. Sebab tu sahabat-sahabat dia je. Allah sahabat. Tapi nak mana berdama. Kalau kita sahabat kita boleh kawal, nak kawal mana pengikut bui-bui. Tapi dia tetap jaga. Mana-mana tentera Muawiyah mati lawan kita semuanya syahid. Nak tutup fitnah tu. Kalau tidak dia akan jadi kutuk mengutuk berpanjang. Nak elok tu besar tu pengajaran peristiwa tu. Sebab tu gua nama-nama kata kena buat kaji apa Tuhan takdir ke sahabat-sahabat apa. Padahal syurga dah. Sudah dinamakan radhiyallahu anhum wa radu an. Tak ada lah untuk kita. Gak kita bukan perang tetap putus tegak lah. Sikit-sikit je perbezaan bukan besar itu semua. Jadi gitulah Takut jadi boleh dosa. Sahabat-sahabat anak di kalau kita ni sat pakai kita pun kena. Macam-macam na'udzubillah min dzalik. Begitulah Baik. Kita masuk pula pada tahajud seterusnya, mengerjakan solat Jumaat dan solat akhir hari pada situasi yang menakutkan. Tu pula Babu majaa fil Jum'ah wal Aidain fil khauf. Bab yang berbicara tentang solat Jumaat pula ni. Ni ketika takut je, sama ada peperangan ataupun situasi takut yang lain yang tidak dalam peperangan. Baik, cuba kita tengok sini. Qaul berapa? 822. Imam Syafi'i berkata, janganlah imam meninggalkan solat Jumaat, solat hari raya dan solat gerhana apabila dia boleh buat. Selagi boleh buat walaupun dalam masa perang. Tak boleh buat ramai, buat setakat ada. Walaupun dalam bilik kecil pun. Tu. Jangan tinggal. Tu imam tu. Imam sini maksud siapa ni? Imam sini pemimpin. Dia kena buat arahan. Tetap kena salat kalau boleh. Supaya semaya fardu juga lah. Sebab tu syiar agama kita. Baik. Saya nak sebut sikit agama. Syiar ni apa maksud sebenarnya? Pergi semaya Jumaat tu syiar agama kita. Tutup aurat ni syiar agama. Apa maksudnya? Syiar ni orang panggil sumber yang boleh menguatkan tenaga umat Islam. Tenaga dalam lah, spiritual umat Islam. Tu syiar. Tak ada orang tu lemah selalu umat Islam. Sebab tu kalau dalam peperangan syiar ada ke dia? Panji, bendera tu. Nah, sahabat Nabi sama putus 12 tangan pegang dengan lengan. Kenapa? Tak ingat tu. Dia lupa semaja nama dia. Siapa mati pegang apa tu? Syiar. Apa maksudnya? Dia boleh menguatkan semangat. Ya? Kalau ditabuk Jafar lah. Tak silap je. Siapa putus 12 tangan pegang dengan lengan. Akhir sekali dia pun orang lain pula ambil. Syiar ni penting. Dia boleh menguatkan umat Islam. Jadi kalau hilang syiar tu tak ada lah. Baik. Janganlah imam meninggalkan solat Jumaat, solat akhir raya dan solat gerhana apabila dia boleh buat. Hendaklah dia menjaga solat-solat tersebut. Kena usahalah supaya boleh dilakukan. Walaupun tidak dalam skala besar. Cukup mana sebab solat Jumaat masa PKP ke mana. Buat rumah. Tak boleh kita. Buat juga. Bertumpah pada anak-anak kita. Ada pendapat ulama kata gitu. Jangan saya perlu buat gitu loh. Ke tempat lain buat juga. Ada disebut buat mana buat. Ini kita baca ketubuh. Masjid orang tak boleh. Bergaya boleh. Bergaya boleh. Kena buat. Sebab baik, anak jumpa seorang profesor tu, dia kata, Ustaz dia kata kena kempen semula. Perata pergi semaya Jumaat sebab duduk 2 tahun duduk tak ada gaji, hilang dia solat jamaah. Semangat tu hilang. Memang dia kata bukan di satu tempat lakukan. Kena kempen semula. Lah ni pun masih 30% lagi pun anak diberitahu memang kerja secara rambang lah kehadiran. Memang gitu semua. Itu kesal dia. Imam Ghazali kata 3 kali buat benda sama jadi lekat saja jiwa manusia. 3 kali. Di bahasa sekarang ni ada mendedahkan orang. 3 kali dia mendedahkan orang.
Kali keempat rasa ini. Kali kelima apa orang ni? Tu ya, nak yang jiwa manusia tu dia kita nak orang yang mukallibal qulub tu. Baik, hendaklah dia menjaga salat-salat tersebut dan mengerjakannya sebagaimana dia melakukan salatul khauf pada salat 5 waktu. Jadi kalau salat 5 waktu pun kena salat juga, walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna seperti dalam keadaan normal. Hak ni pun kena begitu juga, kena buat juga, walaupun sunat pun kena buat juga. Hak jemaah tu ialah kita kata hak tu wajib. Hak lain, apabila ia berada dalam situasi yang sangat menakutkan, ni sangat menakutkan, maka dia boleh mengerjakan salatul khauf sebagaimana ia mengerjakan pada salat fardu, iaitu melaksanakan gerak salat dengan isyarat. Hak sunat pun boleh buat gitu. Boleh. Yalah kita kata kalau ni pendapat umum jumhur, kalau ketika musafir tak payah je buat sunat-sunat tu. Dah dia gitu kan hukum. Danlah kita kata dah main lama doa perang ni. Nah, patut 2 tahun pun 2 tahun dah tak main sunat. Dia lain pula tu perbincangan tu. Apalah jadi mesti nak buat sebab kita nak buat. Buatlah dalam keadaan gitu, isyarat-isyarat tak apa dah tak nak bangun. Apabila ia melakukan solat Jumaat, maka hendaklah berkhutbah sebelum Jumaat. Supaya sebelum solat tu maksudnya. Apabila tidak melakukan, maka dia boleh. Kalau tak boleh, misalnya kata nak khutbah tak boleh, tak sah main Jumaat, main sahur 2 rakaat qasar. Apabila dia melakukan solat Jumaat, tadi hendaklah berkhutbah. Kalau tak boleh berkhutbah, maka dia boleh mengerjakan solat. Tak berdosa. Tidak berdosa maksud. Apabila seseorang itu melakukan solat 2 hari raya atau solat gerhana, baru ni kan solat gerhana, itu sunnah tu. Maka hendaklah berkhutbah setelah solat. Namun apabila ia menyegerakannya, maka dia tidak harus. Katakanlah dia khutbah dulu, kayak dia gerhana, kayak dia maya dulu, gitu kan. Boleh dia buat, maknanya kita kata dia buat dulu boleh. Dia buat dulu, tak perlu dia ulang balik semuanya. Mana kesalahan tidaklah sampai perekat membatalkan. Gitu maksudnya. Ada seorang di email masjid di Kota Baru masa semaya raya. Dia kata ni abang nak sebut ni tak aku tak ingat. Dia tak ingat masa semaya. Dia baru sebut dah ya manusia ni lemah. Lepas tu dia bukan dia dia kata tadi bawa pak kita ni. Dia pula salah masa semaya. Gitulah manusia ni. Ayat kelemahan dia tak takbir. Padahal dia pesan benar, takut tak ingat ni yang mau nak ayat ni. Kita pun ngomong mujud dia, pak kena dia. Lepas tu dia khutbah pula. Tamalah dia kata. Lemah kita ni kata dah. Itulah. Jadi kalau gitu boleh berlaku. Sahabat Nabi ada kalau kita baca sejarah beberapa orang dia jenis persegi, lepas tu tak sejarah itu email. Ada kejimat sejarah gitu. Kelebihan lain banyak, situ kurang di situ. Ada sahabat anak ngapa Quran. Bila sampai umur 40 lebih, dia jadi magi gemur. Dia jadi imam masjid. Bila anak ikut dah bisa anak jadi imam. Sehingga kita jadi tak confident jadi imam. Acak kali lagi. Surah-surah habis dia makuk dia mari tu dia jadi tak ingat. Tu ada penyakit. Penyakit kau pun tanya tu anak tahu pelik tu. Padahal dia ngapa Quran. Lepas tu dia sebut kan dekat tanah ni kena buat apa orang kata dok bini tak buat. So ibu sikit-sikit buat apa lalu kita no. Dia kata pakai jodoh. Masa tu dia dengar bini luar. Waktu dia kata tak ada orang buat tu. Penyakit kau dia pelik semua. Ada putih oleh tukar. Dia mari tentunya penyakit. Nak macam mana? Kelemahan dia. Tapi kelebihan lain banyak. Baca Quran sedap. Pokori. Gitu ya. Hak ni bukan tersalah ni. Katalah dia buat ataupun tersalah, tak perlu mengulangi. Tak perlu. Apabila imam disibukkan oleh urusan perang. Cuba tengok. Kenegara itu saya menyukai. Ini standard imam Syafi'i. Saya menyukai. Mana saya suka dia, maknanya tak ada dalil, cuma dia kata berdasar pada pemahaman dia sebagai seorang ulama, seorang mujtahid, dia lebih suka agar ia mewakili kepada seorang untuk memimpin salat. Kalau dia sibuk, imam ni wakil orang lain, sebab kita bincang dah sebelum, suruh orang lain. Tapi jangan tinggal semua itu. Jangan sebab imam tak ada, maka orang ramai pun tak buat. Dia tak apa, tak payah buat, dia mungkin sibuk tu. Tapi kalau boleh dia wakil kepada orang lain supaya jadi imam salat. Memimpin tu mana jadi imam salat.
apabila ia tidak melakukan solat 2 hari raya setelah tergelincir matahari, maknanya masuk waktu zuhur, itu mana tergelincir, zawal dia panggil. Dan solat gerhana hingga matahari dan bulan telah nampak kembali, mana tanda dah gerhana tu, bulan kembali pada asar, maka dia tidak perlu qada. Tak payah qada. Duk lewat tu sampai dia habis dah waktu gerhana tu, cerah mula setiap asar. Tak perlulah nak qada, nak bulan tak perlu. Cumanya dalam khilaf ulamanya, kalau kita memang sengaja buat gitu, dia boleh. Misalnya gerhana berlaku kuat, tiba-tiba dia buat lepas isyak, orang boleh. Sebab dia akan rasa peringatan, khutbah tu boleh gitu, segi pekah. Cumanya akan nama qada ke tak? Tapi gitulah. Ni kita maknanya kalau dalam konteks mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bukan mazhab, dalam konteks Imam Syafi'i ni, manakala habis waktu gerhana tak perlu dah sembahyang. Apakah dalam mazhab Syafi'i begitu? Tidak. Dia biasa panas gerhana warna, buat lepas tu. Tapi hari sama lah. Hari sama. Kau boleh juga tak nampak dia buat itu. Tak nampak sebelum buat tak nampak. Dia bukan semua tempat apa tau. Bagi lagu mana tu? Dia kita tahu. Sebab tu ulama kata berlaku ni kita tahu berlaku. Dia kau tu tempat kita. Kayak matahari, kita tahu orang duduk alih ni. Kita telefon dia, pak kawan gerhana dia umat. Tak perlu gitu. Tempat kita. Memang nampak sepatutnya mungkin terlindung kan, ada hawa dan sebagainya. Tapi memang berlaku. Boleh lah. Boleh baik. Jadi tak perlu qada lah. Apabila dia tidak mewakilkan kepada seseorang untuk salat Jumaat hingga masuk waktu asar, maka dia tak perlu ganti, tak perlu qada lah. Dia buat, mana dia kena qada sembahyang zuhur lah. Ada. Maknanya habis waktu zuhur tu dalam keadaan tidak dilaksanakan solat Jumaat, dia tidak wakil pada orang lain. Ni zaman takut, zaman perang ni. Kadang-kadang tu imam tu sepatutnya jadi imam tu sibuk kerja lain. Kayak dia orang musafir, tidak wajib ke Jumaat pada dia. Ya. Tapi nak yang tak seboleh-boleh molek biar ada juga lah. Dah awak tak boleh lah tugas pada orang lain. Katakanlah perkara tu tak berlaku, berlalu tak sampai habis waktu zuhur. Apakah dia kena qada Jumaat? Ke qada zuhur? Kena qada zuhur. Yang terakhir, Imam Syafi'i berkata, apabila masuk musim kemarau sedangkan dia sedang berperang, maka tidak mengapa dia meninggalkan salat istisqa, salat minta hujan. Maknanya musim kemarau ni, maknanya kita ada kemarau yang berpanjang ni, sepatutnya boleh lah salat istisqa. Tapi musim ni musim perang, maka tidak mengapa kalau dia tidak salat istisqa. Tak apalah, berani pun sunat. Tak buat pun tak apa, tidak ditekan je. Namun apabila jumlah mereka ramai dan boleh melaksanakannya, maka tidak mengapa ia mengerjakan salat istisqa dengan tata cara seperti mengerjakan salatul khauf pada salat-salat fardu. Jadi dia laksanakan salat istisqa, kaifiat dia seperti salatul khauf. Supaya kita dah jalan. Lagu mana kedudukan imam, bergili-gili makmum, tu maksud dia. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan duduk kau, meniarak kau, ikutlah. Tak seperti kita bincang sebelum ni. Mana pelaksanaan kaifiat salatul khauf, boleh kita guna kaifiat itu untuk salat istisqa itu, kalau boleh buat, kalau ramai. Bab seterusnya mendahulukan imam kehadapan pada salatul khauf. Ni kita bincang kehadapan. Jadi insya-Allah 2 minit ni kita ambil subjek yang kedua. Kita al-adabul mufrad. Kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.